Saya rasa kita start dulu dengan kita ingat balik benda yang fundamental, basic lah ya tentang Ramadan. Walaupun bila sebut Ramadan orang tu teringat puasa, tapi di samping puasa tu ada satu lagi agenda besar yang menjadikan Ramadan ialah Ramadan istimewa, iaitu dalam himpunan ayat 183, 184, 185 surah Al-Baqarah tu. Ayat berkenaan dengan puasa tu juga Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. And then ada sambungan dia lah ya. Kata Allah SWT, bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembuktian dan juga sebagai pembeda, pemisah di antara baik, buruk, betul, salah, Al-Furqan. Jadi, keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Ramadan ialah kerana Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Quran. Maka, kawan kepada puasa, kembar kepada puasa ialah Al-Quran. Jadi, bukan semata-mata berpuasa saja, tetapi dia perlu beriringan dengan Al-Quran. Walaupun Al-Quran tidak diangkat menjadi membacanya suatu kewajipan, tetapi fadilat kelebihannya sangat besar. Dan kita tahu, especially saya sebut tentang otak-otak semua tadi tu sebab saya di Finland, saya di dalam bidang learning sciences, sains pembelajaran. Jadi kita belajar bagaimana manusia belajar, apa yang otak buat ketika seseorang sedang belajar kan. Jadi tu dia masuk sikit benda-benda yang dekat situ tu. Jadi kita ni ada dua motivasi ya, dalaman dan juga luaran, intrinsic dan juga extrinsic motivation. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dibantu oleh persekitaran. Kemudian motivasi intrinsik dalaman. Motivasi intrinsik ini yang kita paling kena develop. Dan macam mana kita develop? Kita ingat balik ayat Quran yang Allah sebut tadi, 183 tu. Bila Allah nak suruh kita puasa, Allah panggil kita macam mana? Allah kata, wahai orang-orang yang baju pengantin dah tak muat. Katalah contohnya kan. Tak ada kan? Ya, wahai kalian yang menghadapi masalah kencing manis, darah tinggi, high cholesterol. Tak ada. Ataupun wahai mereka yang nak mensadurkan badan, katalah macam tu ya. Allah tak panggil tu. Walaupun orang-orang yang nak berpuasa ni, benda-benda tu boleh menjadi faktor kenapa mereka nak puasa. Nak kurangkan berat badan, nak lebih sihat, nak elokkan kesihatan semua kan. Tak salah, bermanfaat. Tapi specifically bila Allah nak suruh kita puasa bulan Ramadan, Allah panggil kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kenapa kita berpuasa? It has a lot to do with iman kita. Ramadan ini signifikan kepada kita kerana kita melakukannya sebelum kita fikir faedah, hikmah, kelebihan, kekurangan. Ianya adalah kerana kita ini beriman kepada Allah. Dan Allah memanggil kita dengan panggilan itu supaya kita identify diri kita. Kalau adalah sesiapa baca Atomic Habits buku tu kan, maknanya kita adjust kita punya behavior kita based on kita punya identity. So kita katalah macam nak isap rokok, nah rokok. Lepas kita jawab kan, kata sorry, I'm trying to reduce smoking. So bila kita cakap macam tu, dia tidak tolong kita sangat sebab kita define diri kita masih sebagai orang yang merokok, cuma kita nak kurangkan rokok. So it doesn't really help to improve. Tapi bila kata kawan yang seorang lagi kata sorry because I'm not a smoker. So dia identify diri dia sebagai bukan perokok. Jadi itu akan membantu untuk dia set perbuatan dia. Jadi bila kita puasa, kita solat, semua benda-benda ni tadi, dia adalah kerana identiti kita. So kalau you pakai, katalah you seorang muslimah contohnya, pakai tudung, you jangan ambil identiti yang I'm just the hijabi girl, katalah macam tu. Hijabi ke tak hijabi ke, that's another thing. The thing is because you are Muslim. That's one thing. You define yourself as a believer, someone who has faith in Allah. Jadi bila mana kita berpuasa, asasnya ialah kerana identiti kita, iaitu kita adalah orang yang mengimani Allah. Kalau tak mengimani Allah, itu tajuk lain, kita kena bincang. What does it mean by mengimani Allah kan? Tapi itu motivasi dalam. Namun
extrinsic motivation, faktor luaran ni diperlukan juga. Jadi Allah tolong bulan Ramadan. So satu, kita kena cari jalan untuk tingkatkan baca Quran. Sebab bila kita baca Al-Quran, kita akan support. Saya tak naklah over-over sangat sentuh tentang brain function, executive function tadi kan. Tapi bila kita baca Quran tu memang kita verbalize, kita internalize benda tu dalam working memory kita. So dia tolong kita. So boleh start daripada sekarang. Install app apa ni, Quran yang handy based on phone kita ke tablet kita. Kalau baca Quran bercetak, dah boleh mula dah letak dia somewhere yang clearly visible supaya kita aim dapat apa ni, orang kata khatam, lagi cantik lah. Tapi kalau tak dapat khatam pun, try as much as possible baca lebih daripada biasa. Try satu hari satu muka. Kalau tak boleh nak satu hari sampai 4-5 muka supaya khatam pun, satu muka daripada tak pernah baca, bagus. So itu first, ya. Kemudian yang kedua, pergi masjid. Kan? Sebab kalau pergi masjid, kalau tak pernah pergi masjid, tiba-tiba nak pergi masjid di bulan Zulkaidah contohnya, nanti orang kampung mengata macam, tak pernah nampak pun dia ni pergi masjid, tiba-tiba dia ni mesti gaduh dengan bini ni. Orang mula bergosip kan, macam ni macam buang tebiat je ni. Jadi macam-macam lah orang mengata. Tapi kalau you tak pernah pergi masjid, suddenly you decide untuk pergi masjid di bulan Ramadan, it's okay. Tak ada orang akan mengata. Sebab bulan Ramadan memang bulan jom pergi masjid. So Allah mudahkan. Dah lah tu, lepas tu nak buat jahat susah. Kan? Kalau nak makan, tak nak puasa, nak makan, kat mana nak makan di bulan Ramadan? Dekat belakang kedai mamak sebelah jamban. Punyalah susah. Kan ya? Jadi Tuhan susahkan. Dan kalau selama ni kita salahkan setan, macam sorry Ustaz, it's not me, it's just syaitan kan. It's syaitan is the one who is influencing me on doing this. Biasa. Well, di bulan Ramadan, Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis, wasufidati syayatin. Allah Ta'ala ikat syaitan. So ikat tu maknanya diminimumkan pengaruh syaitan tu kepada kita, especially bila kita berlapar. Pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka, menggambarkan Allah is supporting us to take this opportunity so that we can become a better person di hujung bulan Ramadan nanti. So internal pun something kena buat, niat, semangat, fokuskan takwa, cuba identify kita punya lemah kat mana, kuat gaduh, mudah diprovoke ke, apa-apa ke. Okay, aim Ramadan ni I want to do something on that. And then yang keduanya, external. So bersihkanlah, macam letak Quran, aim nak pergi kat masjid mana, boleh ke dengan SOP. Saya tak tahu kat Malaysia sekarang macam mana kan benda macam tu. Dan of course social media, mana-mana akaun yang menyebabkan kita panas baran, bengang, nak mengumpat, nak maki orang apa semua tu, seminggu ni lah masanya untuk unsubscribe, unfollow. Kalau keluar grup WhatsApp korang, jadi gosip pula kan, so mute sebulan. Lepas raya esok, jom kita berusaha balik. So adjust lah, buatlah benda-benda tu untuk persiapan Ramadan, insyaAllah kan, mudah-mudahan.